yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang sekasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram, sahabat saya Imam Muda Azhar. Yang sekasihi baru sampai sahabat saya Tuan Guru Adnan, Mudir Madrasah Pondok Islahiyah, tuan-tuan asatizah yang dikasihi, pelajar-pelajar, penghuni pondok yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah lama tak mai pondok ni, hampir dekat pasal 5 tahun 6 tahun dah. Masa tu saya pernah mai masa Tok Guru balik dengan saya daripada Palestin. Lepas balik pada Palestin tu, Tok Guru selalu mai ke sekolah saya, kerana mak saya ni dengan Tok Guru Wajinan ni selalu ingat. Dia buat kenduri ke mesti dia bagi tahu, hang pergi panggil Ustaz Nan, dia kata. Masa dia masih hidup lah. Dia pun dah meninggal 2017, hampir 3 tahun dah. Jadi Tok Guru pun tak mai dah ke sekolah saya. Lama dah tak mai. Jadi alhamdulillah, sekarang ni saya baik dengan Imam Muda Azhar, pasal pernah buat program sekali dalam program Labbaik Allah di TV Al-Hijrah tu. Saya beza umur dengan Imam Muda Azhar hampir 20 tahun. 20 tahun. Jadi saya bagi tahu kat dia, hang mai pada pondok, hang jangan buat warak sangat. Selagi aku jam, aku jenis kaki merapu sikit. Dia pun kata okey lah. Jadi kita pun merapu yang ada jalan yang kita nak bawa. Alhamdulillah program tu meletup apabila kami berdua jadi host lah dalam program Labbaik Allah. Tuan-tuan, malam ni kita nak bicara tentang Nabi SAW. Nabi ni hebat tuan-tuan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan Nabi Muhammad ini dia rahmat. Bukan saja rahmat kepada manusia, tapi lil alamin. Kepada pokok-pokok, kepada bumi, kepada bintang, matahari dan sebagainya yang ada dalam cakrawala kita ni, maka Nabi memberi rahmat. Rahmat macam mana? Sehingga kan orang Arab ni, dia nak yang utus sebagai Nabi ni bukan manusia. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am. Depa tanya kepada Nabi ni, pasal apalah diutuskan Nabi ni sedangkan Nabi tu ya'kulu ta'am. Nabi tu makan macam depa. Wa yamshi fil aswaq, berjalan dekat pasar-pasar. Kan? Kalaulah turun tu malaikat yang bersama beri peringatan, baru mereka nak ikut. Minta supaya malaikat yang turun. Tapi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nabi ni tuan-tuan, sebab apa manusia? Sebab dia contoh. Kalau malaikat tak makan, kita makan. Malaikat tak berak, kita berak. Malaikat tak berkahwin, kita kahwin. Malaikat tak ada anak, kita ada anak. Malaikat tak ada isteri, dia tak tahu jantan betina. Kan, kita ada isteri, ada suami, ada anak-anak. Maka Nabi ni kita boleh tengok sebagai contoh yang terbaik. Nabi terbaiklah. Sebab tu kita duk sambutan Maulid Nabi ni setiap tahun. Hampir 2 tahun dah Ustaz Noh kita tak buat. Bukan saja tak buat di pondok ni, satu dunia tak buat. Tak ada ceramah. Aku pun punya rindu nak ceramah macam ni. Ni malam ni kira malam yang pertama dalam 2 tahun. Aku ceramah 2 tahun ni. Kalau hampa tak dengar, korang ajak dia lah. Lama tak ceramah macam ni Ustaz. Rindu ni nak duduk ni. Selalu ceramah online lah. Online kita tengok muka kita, dia tengok kita. Kita senyum, dia senyum, kita teriak, dia teriak. Macam syok sendiri tu. Tapi Alhamdulillah ni, boleh jumpa tuan-tuan ni. Bukan apa, jumpa tu seronok pasal apa? Hoi! Boleh terkah orang. Pasal boleh terkah tu, seronok. Ini kalau terkah dalam TV, aku terkah kat aku sendiri ya. Tak ada apa. Tu seronok tu, Alhamdulillah. Nabi ni contoh. Contoh macam mana? Cara dia makan, kita boleh tengok. Cara dia salat, kita boleh tengok.
cara dia bersama berkahwin, kita boleh tengok macam mana dia bersama membentuk isteri keluarga dia. Itu hebatnya. Tapi malam ni tak mau cerita pasal Nabi tu. Kita nak cerita apa yang Nabi bawa kat kita. Untuk kita ambil panduan. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, Nabi dah tak ada dah. 1443 tahun. Itu tahun Hijriah. Tuan-tuan kena ingat tahun Hijrah. Hijrah Nabi, umur Nabi 53 tahun. 53 kena campur 1443 campur 53, maksud dia Nabi dah mati 1496 tahun dah. Lama dah Nabi tinggal kita. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab yang ditulis Imam Suyuti, menceritakan, dia kata akan berlakunya kiamat 1500 tahun selepas Nabi wafat. Maksud dia tinggal berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. Oi, nak mati dah. Nah, 1496. Tinggal berapa? 6 tahun lagi. Kalau ikutlah kan, 1500 tahun lagi. Dekat dah ni. Sebab tu Nabi dah tak ada dah. Jadi kita nak tengok apa yang Nabi buat supaya ambil panduan. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, satu ibadat ni Nabi suruh tekan sangat supaya kita jangan tinggal. Apa dia tuan-tuan? Satu amalan yang akan dihisap di akhirat esok oleh seorang hamba ni, hamba kita lah. Apa amalan itu? As-salah, sembahyang. Sebab tu tuan-tuan, sembahyang kita ni banyak. Kita sembahyang kita nak bagi banyak. Nak buat sembahyang tahajud, lepas tu solat taubat, lepas tu kita nak witir, lepas tu sunat duha, kemudian qabliyah ba'diyah, nak buat bagi banyak. Sedangkan Nabi suruh kita buat apa? Tengok dalam Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman. Siapa? Orang yang khusyuk. Nabi tekan kat kita, bukan banyakkan solat. Sembahyang ni dia suruh khusyuk. Kita khusyuk tak? Kita tak jaga khusyuk. Sebab tu sembahyang kita bukan sembahyang inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukan sembahyang itu cegah mungkar. Banyak orang solat tapi duk buat maksiat lagi. Banyak orang solat masih lagi duk buat benda yang tak elok. Sebab apa? Tak jaga khusyuk. Nabi suruh jaga khusyuk. Jadi malam ni kita nak tengok macam mana kita nak khusyuk. Macam mana? Khusyuk yang pertama, nak khusyuk dalam solat ni, pertama kena jaga wudu. Wudu kita. Banyak kita ni wudu buat tak kisah ya. Saya pernah masa ada di Madinah tuan-tuan, saya ambil wudu. Saya tahu tuan-tuan lah, bila ambil wudu, dah habis masa tu nak semayang sunat duha di Masjid Nabawi. Sebelah saya Tok Guru, ada seorang Tok Guru lah. Jadi saya ambil wudu tu, habis-habis, dia ikut saya masuk dalam masjid. Jadi bila ikut, saya angkat takbir, terus dia tepuk bau. Dia cuit lah. Dia kata, ya akhi, ta'khul wudu maratan ukhra. Dia kata, hang pergi ambil wudu sekali lagi. Dalam hati saya ni, pasal apa ni dia suruh ambil wudu kan? Silap tak mana? Saya pun tak kisahlah, pergi ambil wudu. Dia ikut. Biasalah bila Tok Guru ikut, kita buat macam mana? Dia tengok kita pun buat bagi lambat sikit kan? Buat lambat. Dia duk tengok. Biasa kan? Buat lambat tu. Bila habis apa semua, saya bangun nak pergi semayang, maraton ukhra dia kata. Sekali lagi. Saya dalam hati, apa silap ni? Bukan dalam hati tu apa silap, dalam hati, bagi sebiji orang tua ni mampu Dia ni pongoh tuan-tuan. Kita ni bukan boleh sabar-sabar macam saya dengan Arab kan. Mula-mula sabar, main dengan lama tak tahan tuan-tuan. Kan? Dia ni pasal apa? Ambil sekali lagi. Dia tengok kita buat lambat. Bila buat lambat tu nak mangkit, nak pergi semayang tu, dia kata, ya akhi, maraton ukhra. Sekali lagi. Dalam kata, pasal apa orang tua ni suruh aku ambil sekali lagi, di mana silap? Jadi saya pun tinggal yang sunat. Saya ambil yang wajibnya. Ambil tu basuh muka dululah kan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum kan wa arjulakum ila al-ka'bain. Kita basuh muka dulu lah. Basuh muka tu, bila basuh muka dia mai bisik kat telinga. Ya akhi, tad'u ila Allah. Dia kata, doa pada Allah. Saya basuh muka ni, saya tak ada apa pun, saya niat basuh aja. Dia kata, ya akhi, tad'u ila Allah. Doa pada Allah. Saya pun tanya, doa doa apa? Dia kata, Allahumma bayyiz wajhi binurika yawma tadyaduju awliyaika wa la tusawiz wajhi bizulumatika yawma tasyaduju a'daika. Ya Allah, kau cahayakan muka aku ni seperti mana cahaya awliya-Mu ya Allah.
Dan jangan kau gelapkan muka aku seperti mana gelap muka musuh-musuhku, ya Allah. Jadi bila saya basuh tu, dia sebut tu, tersentak hati saya. Ya Allah, dia suruh aku doa. Jadi bila saya ikut doa tu, air mata keluar. Teriak sambil duk wuduk tu, teriak. Ya Allah, aku tak doa, minta supaya muka aku dibercahaya. Seperti mana aulia jauh daripada muka aku gelap, daripada macam musuh-musuh. Basuh. Duk basuh tu, duk teriak. Dah habis basuh muka, basuh tangan. Bila basuh tangan, dia bisik kat telinga. Ya akhi, Allahumma a'tini kitabi yamini. Ya Allah, bagilah suratan amalan tangan kananku, ya Allah. Bila saya basuh tu, teriak saya. Bila basuh tangan kiri, wa a'udzubika an tu'tiya kitabi shimali. Jangan kau bagi suratan amalan tangan kiriku, ya Allah. Kita ambil wudu, doa tak? Adik-adik doa tak? Tengah nak ambil wudu. Malam ni ada kenduri tak? Cak ayam tu. Tengah ambil wudu, tanya kenduri tak? Kan? Ni ambil wudu, doa. Jadi bila saya doa tu, basuh kepala, ambil, basuh aja, dia bisik. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, bagi aku faham agama, faham Quran. Jadi aku orang yang saleh, ya Allah. Jadi bila basuh kepala, air mata keluar. Basuh kaki, kita ambil wajib je. Basuh kaki, dia bisik. Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Dia kata, ya Allah, tetaplah tapak kaki aku atas titi sirat. Kita basuh kaki ada tak? Tak ada. Bacik-bacik basuh kaki tu. Sambil duk tanya member sebelah, rokok ada rokok. Basuh kaki minta rokok. Itu macam mana tuan-tuan kita nak khusyuk? Wuduk tak jaga. Jadi bila dah habis-habis tu, saya pun dah habis doa apa semua, saya pergi, dia tak ikut saya dah. Bila tak ikut, saya pun angkat takbir. Allahu Akbar. Berasa sedap solat tu. Yang tu yang disebut as-salatu imanuddin. Man aqamaha aqamaddin. Wa man tarakaha hadha madin. Itulah semayang tiang agama. Siapa diri semayang, diri agama. Siapa tinggal semayang untuk agama. Sebab apa? Tak jaga khusyuk. Wuduk tak sempurna. Jadi bila dah sempurna tu wuduk, diri. Usalli sunatan duha. Allah! Rasa lain tu. Sebab wuduk kita. Ni kita tuan-tuan nak khusyuk. Nabi suruh sebutlah Quran. Qad aflahal mu'minun. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Minta jaga khusyuk. Kita semayang nak bagi banyak. Nak buat taubat. Nak buat duha. Nak buat macam-macam kan. Tapi khusyuk tak jaga. Kalau boleh. Macam mana? Jaga ni wuduk. Tuan-tuan try. Kalau tak boleh Arab Melayu. Ya Allah, bagilah muka aku bercahaya. Seperti mana cahaya awliya-Mu, ya Allah. Jangan kau gelapkan muka aku seperti mana kau gelapkan muka musuh-musuhku. Basuh. Basuh tangan kanan. Ya Allah, bagilah suratan amalan tangan kananku, ya Allah. Tak boleh Arab Melayu Belah kiri. Ya Allah, jangan kau bagi suratan tangan kiriku, ya Allah. Takkan kita doa selalu Allah nak bagi tangan kiri kot, kan? Ya Allah, bagi aku faham agama, faham Quran, bagi aku jadi orang yang soleh, ya Allah. Kan? Basuh kaki, tetap tapak kaki aku atas titi sirat, ya Allah. Doa. Akhirnya tuan-tuan, angkat takbir sembahyang sunat duha. Rasa lain. Rasa tak erti lah. Ibadat ni kita kena buat. Bila buat, kita akan rasa sedap. Dia akan rasa nikmat, tuan-tuan. Kemudian apa? Lagi nak khusyuk. Macam mana? Bila kita nak khusyuk, jangan takbir 2 kali. Was-was. Kalau tuan-tuan tengok orang Arab, tak pernah takbir 2 kali. Tuan-tuan pergilah negara Arab. Mereka pipi, Allah Akbar. Kita orang Melayu kita was-was. Allah macam-macam ada. Dia angkat takbir. Allah Akbar. Hampa gelak apa? Tadi Aisyah tengok macam-macam ada. Ultraman pun ada. Allah Akbar. Yang tu yang masalah tu. Tuan-tuan pergi negara Arab. Mana ada? Saya pergi negara Arab. Duk pergi lah. Mekah ni setahun, bukan sebulan 2 kali. 2 kali. Kan, tak pernah jumpa Arab. Allah Akbar. Tak pernah jumpa. Yang doa Allah tu Melayu lah tu. Tahu dah ni Malaysia. Tak pernah jumpa orang Arab. Orang Arab senang Allah Akbar. Tapi orang Arab ni dia takbir sekali lah. Anak dia lari. Allah Akbar. Bismillah. Anak dia lari. dia boleh panggil anak dia duduk sebelah. Pernah saya semayang di Masjid Haram. Arab dia takbir sekali lah. Allah Akbar. Telefon bunyi. Dia boleh angkat tu. Telefon tu apa? Lau kana bainana lil habib. Dia boleh angkat tu.
Salah. Saya tengok dia cakap salah kan. Jam dia tuan-tuan. Tapi dia tak takbir banyak kali. Tuan-tuan tengok orang Arab. Allah Akbar. Orang Melayu kita. Saya ingatlah saya pergi Pendang. Pakai serban ni lebih besar daripada saya. Lepas tu ada reda pula. Ustaz, lama tak mai? Dia tanya saya lama tak mai. Saya kata memang lama tak mai. Dah tak panggil. Panggil aku mai lah. Panggil saya mai. Tiba-tiba Bilal. Allahu Akbar. Dah qamat dah. Dia kata, Ustaz jom kita masbuk. Bila sebut masbuk, orang ni orang yang alim. Orang yang ada ilmu. Kan? Maksud dia tahu. Masbuk muafiq dia tahu. Maksud dia ni bukan calang orang ni. Mesti dia ni hebat ni. Jom Ustaz kita masbuk. Imam dah ni lah. Kita kata, oh hebat ni. Dia cakap saya elok. Lah Ustaz, lama tak jumpa. Cakap elok. Tiba-tiba duduk sebelah saya. Saya pun masuklah masbuk. Allahu Akbar. Dia. Ni sahabat ni. Tadi cakap dengan saya punya elok. Tiba-tiba takbir. Oh, Akbar. Aku jam tu. Dalam hati, Mamat ni kacau dah. Mamat ni. Dia kacau. Lepas tu, waladhdallin amin. Dia baca Fatihah. Bip. Bip. Saya dah bismillah dah dengan saya. Bip. Ganggu tuan-tuan. Tuan-tuan cari orang Arab. Mana ada baca bismillah. Bip. Tak ada. Melayu orang. Bip. Waladhdallin. Wala tototok. Saya dah waladhdallin dengan saya. Wala tototok. Jam tuan-tuan. Heran kita orang Melayu kita ni mengaji mana tau. Dia nak takbir tu nak bagi masuk khasat ta'arud ta'yin tu kan. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam nak masuk tu. Tu yang jadi astagfirullah tak masuk lagi. Tuan-tuan jangan. Kalau tuan-tuan duduk sahaja aku semayang maghrib 3 rakaat, itu bukan niat. Itu ingat. Betul tak? Niat ni benda yang terlintas. Ini tuan-tuan duduk sahaja aku semayang maghrib, itu ingat nama dia, ingat. Niat ni terlintas. Allah, dia tu. Kita ni nak bagi masuk tu sahaja aku tu yang jadi macam-macam pelik tuan-tuan. Yang jadi apa tabuk pakai semai, batas semai. Allah tu, duk kecap tanah. Pelik. Orang Melayu kita pening tuan-tuan. Bila dah habis tu tuan-tuan, Allahu Akbar, saya duduk dalam hati, ganggu tilah Mamat ni. Maksud dia ni orang berilmu. Tapi tuan-tuan cuba bayang. Tuan-tuan jumpa saya kan, jumpa Ustaz Azhar. Ustaz, lama tak jumpa. Cakap dengan Ustaz Azhar elok, tiba-tiba main jumpa saya. Ustaz, lama tak jumpa, aku penampak Macam mana kita di hadapan Allah cakap dengan saya elok, tiba-tiba di hadapan Allah wala tototok. Allah penampak cuma. Tuan-tuan, jaga khusyuk. Itu mengganggu orang tuan-tuan. Yang tak tahan tu, ni cerita tuan-tuan. Asyhadu Allah. Kita dah asyhadu, terkejut kita. Lepas tu dia ikut mazhab Hanafi kot, dia buat macam tu. Mungkin pernah keluar tabligh kan, kita pun duk tengok bila nak berhenti Mamat. Ni cerita, ni tak ada dalam kisah. Ada satu cerita tu lagi teruk. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia takut tu hilang tu. Tiba-tiba nyamuk ketit. Dia tampak belah ni ganti. Takut tak terangkat. Itu lagi teruk tuan. Sebab tu kita ni tuan-tuan, jaga khusyuk solat. Tapi bagi macam mana yang Nabi ajak, tak payah angkat takbir banyak kali tuan-tuan. Allahu Akbar dia tu. Kan tuan-tuan mai daripada rumah nak sembahyang maghrib, dia lah tu. Takkan kita mai nak sembahyang maghrib niat subuh. Usalli sunatan subhi. Maghrib. Memang maghrib lah tu 3 rakaat. Dia lah tu. Allah. Dia. Tuan-tuan, kalau banyak kali dia was-was. Bila was-was tu yang jadi macam-macam. Kata Datuk Dr. Harundin, apabila kita semayang macam kita berjalan atas batas bendang. Tahu tak batas bendang? Batas bendang bukan besar mana pun, kecil lah. Besar ni lah, kecil lagi. Jadi bila jalan dia lembek, jatuh, naik balik. Kita semayang jatuh, naik balik. Sebab kita anas daripada kalimah nasia. Nasia tu maksud dia apa? Lupa. Nasia. Lupa. Tambah-tambah kita orang Melayu makan nasi pula. Nasi. Lupa. Jadi bila lupa tuan-tuan, jatuh, naik balik. Tarik balik. Allahu Akbar, dia pergi merata. Sebab Fatihah kalau 40 tahun tak payah hafal. Automatik dia keluar. Jadi bila automatik keluar, dia akan pergi merata. Tu yang kunci hilang, boleh lupa, boleh ingat tu. Allah. Lah, kunci.
Tu yang Imam Padang Serai. Tonton cerita Imam Padang Serai kan? Ni cerita dia baru balik tuan-tuan daripada Mesir, beli kereta baru. Parking kereta tak kunci. Kereta tak kunci tengah semayang tu. Kami duduk belakang. Tiba-tiba dia tekan. Tot. Lah kunci kereta. Takut kereta orang curi. Satu teruk lagi kawan saya balik Mesir. Ustaz juga. Ringtone dia tahu. Tuan-tuan tahu ringtone apa? Bukan Laukana Bainana. Siti Nurhaliza Raya. Kan raya tuan-tuan. Dia pibul lagu Cindailah Mana. Masa tu ingat tak? Nokia halipat tu. Tahu ni. Jadi imam tarawih. Ganggu habis. Allah baca punya sedap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami belakang ni sedapnya. Tengah baca surah Cindailah Mana. Dia cari button tak jumpa. Allah. Kan lipat terus nak buka lambat. Jemaah belakang tu dia hanya layan. Jam habis tuan-tuan. Tak khusyuk habis tuan-tuan. Sebab sembahyang bagi khusyuk tuan-tuan. Bagi khusyuk macam mana? Ni, kita faham apa yang kita baca. Jangan kali ni jangan angkat banyak kali takbir. Allahu akbar dia lah tu. Kemudian apa? Tengok tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang sembahyang tengok merata. Alhamdulillahirabbil alamin. Berlaku kampung saya tuan-tuan. Dia sembahyang tengok merata. Masa tu sembahyang Jumaat. Habis sembahyang Jumaat, orang sembahyang ba'diyah Jumaat lah. Dia sembahyang seorang belakang. Dia sembahyang duk tengok merata. Duduk tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang habis doa dah, bangunlah. Bangun, orang ingat dia tak sembahyang pasal duk tengok merata. Lalu depan dia. Dia pun angkat tangan macam ni. Dia tak bagi lalu. Orang ingat hulur tangan pakai salam. Terus nak habis jemaah 200 orang lengoh tuan-tuan. Sebab tu kita ni tuan-tuan, tengok tempat sujud. Nabi suruh apa? Dalam Quran sebut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salat khashi'un. Jaga khusyuk. Kalau tuan-tuan jaga khusyuk, tuan-tuan tengoklah tuan-tuan. Dia lain tuan-tuan. Sebab solat ni tiang agama. Tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pejam mata, makruh. Sehingga kan ada ulama' kata, masa kita sujud ni, masa sujud tu, jangan kita pejam mata. Masa sujud tu. Buka mata. Subhanallah wa bihamdi. Buka. Saya ingat dia kata apa? Ni bukan hadis Nabi, dia kata kalau buka mata tu dia kata menyebabkan mata kita ni tak rabun. Tak rabun lah. Saya pun buka mata juga tapi rabun juga. Tahu pasal apa? Main badminton, surf, mamat tu punya kurang ajak. Dia terekam bulu tangkis kena mata. Ni belah ni rabun sebelah ni. Tidak okey. Ni kan nampak. Tapi kalau angkat duit nampak ah. Ni kena bulu tangkis tuan ni. Jadi rabun. Tok guru tu kata apa? Kita sujud buka mata. Jangan pejam. Menghilangkan rabun. Ni bukan hadis Nabi, petua. Menunjukkan bahawa tuan-tuan apa? Tengok tempat sujud. Kemudian faham apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bagi faham. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita tak faham, jam. Sebab 40 tahun semayang, tak payah hafal, automatik Fatihah. Automatik akan rokok. Subhanallah azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Automatik. Jadi macam mana? Kita bagi faham satu-satu. InsyaAllah tuan-tuan, adik-adik ni, kalau jaga khusyuk solat, insyaAllah, kita tak akan buat benda maksiat. Kita nak buat, kita kata, ya Allah, aku nak sembahyang ni. Nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk jaga. Di antara apa lagi? Saya nak bagi tuan-tuan. Ada seorang tok guru menceritakan satu peristiwa tuan-tuan. Peristiwa macam mana? Berlaku masa tu saya masa tu masih muda lagi lah, dalam 20-an sampai 30-an lah. Dia ni tok guru ni hebat tak hebat? Dia bukan orang Malaysia, orang Indonesia. Tapi dia duk kerja boroh biasa ni. Hebat tak hebat? Satu hari bini dia telefon. Ustaz, boleh mai tak rumah saya? Saya kata, siapa ni? Saya isteri Bong Man. Saya pernah cerita dalam YouTube.
Bung Man, kenapa dengan Bung Man? Ustaz, Bung Man dah meninggal. Bung Man ni mati. Saya kata, tu pasal apa? Panggil saya. Ustaz tolong mai nak ke bumi jenazah. Kami ingat nak awak balik tak boleh sebab kami pendatang asing. Jadi saya kata tak apalah. Saya cari 5 orang pergi lah. Lah rumah dia kecil lah, besar ni aja. 15 kali 15. Lepas tu ada bilik ayak sikit. Saya sampai tu, mayat tu duduk atas ni, atas ruang tamu. Ruang tamu tu, dapur tu, katil pun tu lah. Saya masuk, Allah kecilnya. Tengok, mayat tu tengah tutup, mayat tu pakai serban. Pakai jubah. Saya pun angkat. Saya kata, Bung Man ni mati bila? Mati baru balik subuh tadi. Mati lepas solat subuh. Saya pun tak apalah, buang serban apa semua, buang jubah apa semua, angkat tak tepi tu, kami pun mandi lah. Siap mandi apa semua dah habis, angkat, lap dulu, angkat, letak. Masa nak kapan tu, dah siap bubur kapok baru apa semua tiap tutup, tinggal muka. Saya pun panggil lah, ibu kalau nak cium boleh. Dia kata kalau cium nanti batal wuduk, dah ambil wuduk. Tak ada masalah, yang batal wuduk tu kita. Yang mayat tu nak batal apa, dia tak ada semayang dalam kubur dah. Ada tak mayat semayang dalam kubur? Tak ada dah. Tuan-tuan, tak apa, tak ada masalah. Yang batal wuduk kita, dia tak ada masalah dah. Silakan. Tengok muka ni penuh ayam. Saya dalam hati, aku tadi ni tak lap pun muka. Saya pun ambil kapas lap lah. Sebelum nak tutup. Angkat. Keluar lagi ayam. Rupanya bukan ayam, tuan-tuan, peluh. Di antara orang yang mati dalam husnul khatimah, sebaik-baik kematian apa dia? Berpeluh wajahnya. Jadi mudah kendalian jenazahnya. Jadi saya pun tengok, berpeluh ni. Saya pun tanya Tok Bilal tu, yang sama dengan saya. Tok Bilal, Bang Li, saya bagi Bang Li. Ni, berpeluh ni. Dia mati bagus ni. Betul Ustaz. Ustaz lap sekali lagi. Saya lap, berpeluh lagi. Lepas tu saya pun tak apalah, tutup. Kami pun siap kapan. Nak bawa mayat, nak semayang. Tempat sempit. Macam mana nak buat ni? Tiba-tiba Allah mudahkan. Satu van berhenti. Ustaz, awak ramai rumah Bung Man. Lah, Bung Man tak ada dah. Lah, dia mati bila? Tadi subuh. Tu macam mana nak bawa jenazah? Saya kata, saya pun tak tahu. Tak apa. Saya baru balik daripada market. Kira kita sebut market dia okey kan? Saya pergi ceramah di Johor, kena sebut pasar. Jam pun tuan-tuan. Kita kena pergi ke... Allah, berbulu aku dengar. Ni boleh ceramah dekat apa nama Kerangan ni cukup okey lah. Boleh sebut dengan hang aku. Kita ceramah Allah. Kalau pergi Kuala Lumpur sebelum kereta Bung Man ni kan. Saya boleh kontrol 5 minit ya. Kita lama tak jumpa. Saudara bersyukur kita kepada Allah. 5 minit ya. Lepas tu hampa semua. Moronot celap. Moronot keluar. Bengkok macam-macam keluar kan. Saya pernah ceramah tuan-tuan di Johor. Johor nama gelang patah ke apa tu. Ceramah cerita. Kita kontrol 5 minit lah kan. Lama tak jumpa, kita nak ke mana kan. Habis 5 minit tak boleh pergi lah tuan-tuan. Dia keluar macam-macam lah. Basuh kedah lah. Lepas dia habis ceramah tu dia kata, Ustaz ceramah sedap. Tapi kami sepatah tak faham. Saya kata tadi saya buat gelak, hampa gelak. Dah Ustaz gelak, kami gelak. Saya kata loh tak faham nak buat macam mana. Saya tak boleh kontrol. Saya memang tak boleh kontrol kan. Lepas tu tak apalah Ustaz, jom pergi rumah saya. Saya kata rumah saudara kat mana? Kita pun kontrol kan. Rumah saya tak jauh aja. Sana tak kat sana. Kita pun tak apalah. Saya ada program lepas ni. Tak apa Ustaz. Ustaz ikut saya naik kereta saya. Saya kata tak apalah, kita pun ikutlah. Berbulu aku dengar kan. Naik kereta dah. Setengah jam tak sampai. Dalam hati Mamat ni penayar aku lah. Tak sampai-sampai lagi. Setengah jam dah. Saya pun tanya saudara, rumah saudara kat mana? Saudara ni orang mana? Kita pun kontrol kan. Saya orang Johor. Sebab tu saudara cakap lama tak jumpa. Saudara orang Johor. Lama dah. Johor lah memang beranak di sini dia kata. Tak apalah. Tak sampai lagi saya tanya. Saudara, rumah saudara kat mana? Rumah saya Ustaz, minta maaf Ustaz. Rumah saya dekat taman tu depan. Dekat taman tu ada jalan tar, dia kata Ustaz. Rumah saya dekat jalan tar tu lah. Depan rumah saya tu jalan tar tu, depan rumah saya jalan tar tu, di atas jalan tar tu ada gon. Hampa tahu tak gon? Gon ni orang Johor tak sebut tuan-tuan. Gon ni orang Kok Diang yang sebut. Orang Karangan yang sebut. Gon tu maksudnya bamba. Tiba-tiba dia sebut gon. Saya pun terkejut. Ni aku nak tanya hang betul-betul ni. Hang ni orang Johor ke? Ya. Pasal apa hang sebut gon? Dia pun silap. Dia terperasa silap kan. Dah saya orang Kok Diang Ustaz.
Lama tak jumpa, rupanya kau diam mai, tuan-tuan. Berlagak kami. Tu cerita. Saya boleh ceramah sebut macam tu, cukup sedap kan? Puas lah. Boleh cakap utara. Ni cerita tadi ni, sambung tadi. Cerita banyak pula, dia pikut lain ni. Jadi bila saya pun, macam mana nak buat? Dia tak apa ustaz, saya balik market. Kita sebut market ni orang utara je tau. Orang lain tak sebut market, dia sebut pasar. Kita kira memang orang putih lah. Market. Tak apa. Ustaz, angkat jenazah tu, saya asin ni apa nama barang-barang saya. Angkatlah. Allah mudahkan. Itu. Bila dah habis, bawa pergi masjid kami semayang 5 orang lah. Orang tak ada. Dah habis semayang apa semua, kubur pun dah gali dah, buat turun. Bila dah habis buat turun apa semua, dah ke bumi, saya baca talqin. Habis baca talqin, isteri dia tak ikut. Saya pun pergi rumah dia. Saya kata, ibu, apa amalan Bung Man? Ustaz, awak Bung Man ni teruk ke? Tak, apa amalan dia? Bung Man ni ustaz, saya nak cerita ustaz. Dia kata, Bung Man ni baru balik solat subuh. Baru balik solat subuh, jadi imam pula. Pakai serban ustaz. Balik-balik dengan jubah dia. Jumpa-jumpa dia kata dia tak larat. Lepas tu saya bagi tidur atas reba saya. Tengah tidur tu dia memandang, dia sebut, Allah mati atas reba saya. Baru balik solat subuh, masih wuduk pun ada. Pakai serban lagi. Ni, masih lagi pakai jubah. Saya kata, ya Allah, hebatnya. Lagi apa amalan dia? Dia pun kata, ustaz, dia sebelum ustaz, lepas solat subuh, dia akan baca. Dia akan baca Quran ni. Dia pergi ambil Quran. Quran tu tuan-tuan, ni. Kulit tu hancur dah. Kulit tu tak ada dah. Kemudian dia jahit dengan tali tangsi. Tali hak duk mengai. Dia jahit, bagi lekat balik. Kulit tak ada dah. Dia kata, ustaz, Bung Man ni baca Quran ni lepas subuh. Quran dia baca ni sampai hancur. Kita Quran haram baca pun tak. Letak dekat almari aneh-aneh makan. Tikuih makan pun dah. Sampai hancur jugalah. Alhamdulillah. Tapi tak pernah baca. Dia baca sampai hancur Quran tu. Kemudian saya kata, apa amalan dia? Dia kata, ustaz, dia suka baca yang ni ustaz sebelum tidur. Saya kata, baca apa? Dia bagi satu helai kertas. Saya tengok tu. Tengok. Saya pun baca. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Wa fawaztu amri ilaika. Raghbatan wa rahbatan ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Saya pun ambil lah. Rupa-rupanya saya cari-cari, try buka dalam Google tengok, type aja. Keluar. Dalam Sahih Bukhari, sesiapa yang membaca doa ini, Nabi kata, kalau dia mati esok pagi, mati dalam keadaan fitrah, tak ada dosa. Kita selalu baca apa? Allahumma ahyina, Allahumma apa? Allahumma lupa dah. Doa tidur apa dah? Aku jangan baca doa tu. Allahumma Malaikat som tu pala otak hang tu. Malaikat som tu doa buka puasa. Hang nak buang ustaz ni tak ayam. Allahumma ahyina, Allahumma bismika wa hayatu amu. Saya jangan baca doa tu. Saya baca doa ni. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Tuan-tuan amal, tuan-tuan, doa ni sebelum tidur. Mati esok pagi, mati fitrah. Bung Man ni doa amal. Saya kata, ya Allah, rupanya ada dalam Sahih Bukhari. Saya pun balik tu amalkan doa ni. Kemudian saya tanya, apa lagi? Ustaz, dia kata, Bung Man ni, dia tanam sayur. Bila tanam sayur, Ustaz, orang main nak beli. Dia nak sedekah, tak ada duit. Dia kata, nak beli sayur berapa? RM2. Dia ambil, dia bagi. Orang tu bagi duit, dia tak payah. Balik, baca Fatihah, baca Bismillah, aku dapat pahala. Dia banyak sedekah. Tengok tuan-tuan, dia jaga sungguh solat dah. Solat ni 5 waktu, semua berjamaah. Hebat kita ni, Allahu Akbar. Solat, jamaah ke mana? Kan? Ada orang komplain, apalah jemaah ni apa nama renggang. Haram, dia tak pernah mai pun. Yang paling teruk tu semayang apa nama masjid dulu kan, apa Jumaat. Semua AJK yang semayang. Kami nak masuk pun tak boleh. Buka-buka haram, tak mai juga. Kira komplain puak tu. Yang duk semayang tu puak tu lah. Yang duk main selalu kan, hak renggang pun hak tu, hak rapat pun hak tu. Tak ada orang lain dah. Sebab tu kita tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jaga dijaga. Khusyuk di antara lagi apa tuan-tuan? Ni saya sebut tadi.
Sami'allahu liman hamidah, kita baca apa? Rabbana walakal hamd. Mulai daripada esok pagi, tuan-tuan tambah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Sami'allahu liman hamidah, tambah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Tuan-tuan ikut saya. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ketika mana Nabi solat, tiba-tiba Nabi sebut Sami'allahu liman hamidah. Ada seorang sahabat sebut Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Habis solat, Nabi tanya, siapa yang sebut tadi? Sahabat ni muka pucat. Sebab dia buat apa yang Nabi tak buat. Kalau dia buat apa Nabi tak buat, orang sebut apa? Mengada-ngada kan, bid'ah. Ha? Kita bid'ah selalu kan, puak tu bid'ah saja. Ni maulid ni bid'ah. Bid'ah. Kepala otak dia bid'ah. Sambut hal lain boleh, maulid tak boleh pula. Elok. Depa bagi botol haram tak buka pun. Kena tuang sendiri. Tak patut dia tuang juga. Nak tunggu depa tuang, tak tuang-tuang. Aku dah gayak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung tadi. Tak mana. Ni kita nak ceramah sampai pukul apa, Ustaz? Ikut suka. Pukul 2 pagi boleh? Boleh. Hampa tunggu aku nak balik. Kita pun tak larat dah kan. Mana boleh lah, tuan-tuan. Lama tak ceramah ni geram, tuan-tuan. Boleh dapat nama mic macam ni cukup puas kan. Tambah-tambah tuan-tuan pula boleh ada depan ni. Sambung tadi ni. Tak mana nak tahu? Hamdan kasiran. Tengok hampa punya teruk. Tak tahu apa. Tak mana. Memang Sarawak langut betul hampa. Hamdan kasiran. No. Ni nak tambah balik ni. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Nabi tanya, siapa tu? Saya ya Rasulullah. Sebenarnya ketika kamu sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat ni berbondong-bondong ni turun, berebut nak tulis pahala. Kalau boleh tuan-tuan, semayang alhamdulillah, tengok tempat sujud, mata tak pejam kan. Kita bagi faham dan kita apa? Tambah ni hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ketika mana sami'allahu liman hamidah. Kemudian apa? Ketika rokok, Nabi kata apa? Aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fa huwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba ketika sujud. Fa aktsiru min ad-du'a. Masa sujud tu banyakkan doa. Banyakkan doa. Ya Allah, saya kalau solat, kalau seorang-seorang, Allah, hati main. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa ibu dan ayahku. Jangan sebut dengan perkataan. Kalau sebut perkataan batallah solat. Main sebut Allah, ampun dosaku ya Allah. Sebab hampir kita ketika sujud disuruh banyakkan doa. Kita Allah kadang-kadang sujud macam ayam batuk ya. Pam, naik terus ya. Bagi lama sikit. Allah, bagi lama sikit. Allah. Allah. Kalau boleh ya beku, Nabi kata menangislah. Fa in lam tabku fatabaku, tak boleh paksa. Air mata yang mengalir secara paksa padam api neraka kita. Kemudian apa? Jangan tinggal. Fil alamina innaka hamidul majid. Doa yang disebut dalam kitab Al-Muqtasar Ibnu Abi Jamrah. Apa dia tuan-tuan? Doa yang Nabi Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apa yang doa ketika solat? Maka Nabi ajak sebelum bagi salam. Apa dia? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma faghfir li maghfiratan min indika. Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Ini Nabi ajak kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau boleh amal tuan-tuan sebelum fil alamin nak bagi salam baca ni, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma faghfir li maghfiratan min indika. Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Kemudian baru bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Insya-Allah sembahyang khusyuk, perkara yang mungkar kita tak buat. Itu Nabi ajak kat kita. Yang kedua apa tuan-tuan? Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Satu lagi ibadat yang Nabi ajak supaya kita buat banyak. Wahai orang beriman, hendaklah kamu ingat Allah dengan keadaan katsira, banyak. Kita ni semayang nak bagi banyak. Kita ingat Allah sikit. Kalau boleh tuan-tuan, banyakkan mengingat Allah di antara apa? Afdalu zikri la ilaha illallah. Banyak sebut la ilaha illallah. Saya jumpa tok guru saya tuan-tuan, saya tanya dia, apa zikir yang bagus? Dia kata la ilaha illallah. Kalau boleh dia kata pagi sampai petang tu banyakkan la ilaha illallah.
Kita banyak ni kalau buat tahlil, afdalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la kalimah nafi yang diisbatkan ilaha. Betul tak? Kalau kita mengaji pondok kan, orang mengaji pondok tahu ah. La kalimah nafi, banyak kita ni la ilaha illallah. Banyak kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tok guru saya cukup marah, dia kata, hang siapa tak sebut elok la ilaha illallah? Kita banyak kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa tak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah? Kita kalau buat tahlil, bila 40 dia akan sebut Allah. Kita jadi cepat. La ilaha illallah, la ilaha la illallah. Main 60 Allah. Lain kali bunyi macam mana? Pening tuan-tuan. Biar sebut elok-elok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah sebut tu. Bagi banyak. Bagi saya kalau siang hari la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Jangan tinggal, ingat dah sebut dah. Ni banyak kita tak apa lepas lehok. Jangan ingat dah buat dah. Belum lagi la ilaha illallah. Naik kereta. Terus tuan-tuan. Kan? Ingat dah buat terus la ilaha illallah. Kalau malam apa? Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam, ingat dia buatlah. Ingat. Tuan-tuan nak tahu nikmat zikir tak zikir? Ketika tuan-tuan tidur, tuan-tuan jaga-jaga, tuan-tuan akan rasa lidah tu masih sebut. Maksud dia, hati tuan-tuan dah main dengan zikir tu. Tak percaya, tuan-tuan jangan tinggal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Di mana saja. Ketika nak tidur, la ilaha illallah. Tuan-tuan jaga tidur, lidah duk main lagi. Nak rasa nikmat tu, kena buat. Nak cerita tak reti. Tuan-tuan macam ni lah kita. Ni ayat nampak. Ni ayat sejuk. Saya nak cerita dulu. Andaikan. Ayat ini ialah ayat limau. Ni ayat sejuk ni. Andai. Saya bubuh buah limau. 1. Saya bubuh buah limau 2. Saya bubuh buah limau lagi. Perah lagi 3. Bubuh lagi. Macam-macam limau ni. Masam. Andaikan ayat ini ayat limau. Sekarang saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Masamnya. Yang hang telan yang liok siapa? Dia telan tu. Pasal apa dia telan? Sebab dia pernah minum air limau tersebut. Macam tu ibadat. Tuan-tuan nak tahu sedap, kena buat. Zikir tuan-tuan jangan tinggal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan tengok sedap, tuan-tuan tidur, tuan-tuan jaga lidah masih sebut. Itu dah rasa nikmat dah zikir. Rasa nikmat dah zikir tuan-tuan. Nak cerita tak reti macam orang minum air tu lah. Kita duk sebut lah laksa sedap. Tak pernah makan laksa. Tak rasa apa. Saya duduk Mekah kan. Duduk 30 hari sebulan. Punya lapak laksa. Mereka main-main. Ustaz laksa sedap. Meleleh-eleh. Sebab kita pernah makan laksa. Cuba tuan-tuan pergi sebut kat Arab. Ya akhi. Ente aku laksa? Dia kata laksa. Ma'araf. Aku tak faham. Dia tak rasa apa. Cuba sebut nasi mandi. Dia meleleh-eleh. Kita sebut laksa Melih sebab kita pernah makan laksa tu. Macam tu ibadat. Orang yang pernah solat, tiba-tiba pergi rumah tu. Pergi rumah tu kan. Rumah tu duk tengok TV. Tiba-tiba dengar azan. Masuk waktu maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tu, dia buat tak tahu duk tengok. Kita rasa macam mana? Kita rasa tak boleh duduk. Ya Allah, macam mana nak semayang ni? Nak abad kat tuan rumah, bahasa alim sangat. Tuan rumah, nak semayang boleh tak? Lagi tiba-tiba dia kata, kiblat tak tahu. Nampak dia tu teruk. Macam mana ni saya nak semayang ni? Kita pun keluar pergi semayang kat masjid. Itulah iman. Kita dah rasa kemanisan dah. Tiba-tiba dengar azan dengan kita-kita sekali. Tak apa, balik khada. Balik khada, kita tak rasa lagi kemanisan ibadat kita. Khada boleh buat 3 perkara. Pertama, tertidur. Tuan-tuan duduk ceramah ni kan, saya duduk ceramah, tuan-tuan duduk tidur. Tidur daripada awal lagi. Assalamualaikum, dia lena dah. Jaga-jaga pukul 9 pagi esok. Orang semayang subuh, dia lena lagi. Tertidur, bukan saja tidur. Tertidur, bangun terus khutbah. Kan, tertidur, bukan saja tidur. Ataupun terlupa. Saya ceramah, terlupa sungguh. Ceramah, tuan-tuan pun dengar punya sedap. Tengok, matahari naik dah. Pukul 9, subuh pun tak semayang. Terlupa. Punya semangat ceramah kan. Terlupa. Tak apa. Jangan saja-saja lupa. Tak boleh.
Atau apa-apa? Pitam. Saya ceramah-ceramah, saya terkah. Woi! Pitam tu weh. Pitam tu weh, angkat basuh kan. Dia jaga-jaga nu. Maghrib esok. Sedap-sedap. Kena khadar. Ataupun gila. Saya ceramah-ceramah. Woi! Gila tu weh. Balik benono. Betul apa? Tak tahu ustaz tu ceramah. Gila tu weh. Balik. Gila. Sedap 2 hari lepas tu jadi elok. Kena khadar. 3 aja. Saja-saja tak ada. Tak ada saja saya khadar. Orang yang saja-saja tak ada kemanisan ibadat dia. Tak rasa sedap. Kecuali tuan-tuan kita rasa resah. Ya Allah, dia semayang, aku tak semayang ni. Macam mana ni? Kan? Macam mana nak buat ni? Itulah kemanisan ibadat. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, zikir macam tu. Nak rasa, tuan-tuan zikir. Jangan tinggal. La ilaha illallah. Ingat dia buat dah. Jangan pula duduk lah jamban pula ingat. La ilaha illallah. Tu tak betul. Sambil duduk terang la ilaha illallah. Agak-agak patutlah tuan-tuan. Itu kemanisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebut elok-elok. Bagi rasa tu. La ilaha illallah. Saya pernah tuan-tuan berguru dengan seorang syekh. Dia main dari Libya. Dia tulis dengan marker pen putih. Dia tulis dekat kertas hitam. Ini bukan hadis Nabi tuan-tuan. Dia tulis marker pen tu, dia tulis Allah. Bila dia tulis, dia tak tengok. Zikir dia kata la ilaha illallah. Saya pun la ilaha. Tengok dia kata, saya pun tengok. Tengok. Bila tengok lebih kurang dalam 10 minit, dia kata angkat mata. Angkat. Saya pun angkat. Angkat tuan-tuan. Kalimah Allah tu semua nampak. Tengok dinding nampak kalimah Allah. Tak percaya tuan-tuan try buat. Tulis dengan pen putih atas kertas hitam. Tengok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tengok. Kemudian angkat. Tuan-tuan akan tengok di dinding la Allah. Semua nampak kalimah Allah. Rasa dalam hati. Allah. Dia nak masukkan dalam hati kita tu. Tu orang yang tarikat lah tuan-tuan. Ni nak bagi tahu kata cara yang dia buat. Tarikat dia, cara dia buat. Sebab tu tuan-tuan, banyakkan zikir. La ilaha illallah. Lagi apa tuan-tuan? Satu lagi, jangan tinggal. Astaghfirullahalazim. Saya cerita tuan-tuan. Sikit lagi habis. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ialah anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, dia lahir ketika mana meninggalnya sahabat Nabi yang terakhir. Nama dia Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, ketika mana Nabi hijrah, mak dia bawa, ya Rasulullah, aku tak ada harta. Aku ada anak aku ya. Ya Rasulullah, ambillah jadi khadam. Jadi maula. Jadi pembantu Nabi, Anas bin Malik. Nabi letakkan tangan di dada. Nabi baca doa ni. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ni doa ni, kalau tuan-tuan ada anak-anak ni. Letak Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Inilah Nabi baca doa kepada Anas bin Malik. Allah panjangkan umurnya. Setengah riwayat kata Allah panjang umur Anas ni sampai 200 tahun. Panjang umurnya. Dia hidup ni, anak dia mati habis dah. Ni isteri dia mati. Dia tak mati lagi. Lepas anak dia mati, cucu dia mati. Dia tak mati lagi. Lepas cucu dia mati, cicit dia mati. Dia tak mati lagi. Lepas cicit dia mati, cicak mati. Dia tak mati lagi. Lepas cicak mekarung mati, buaya mati, semua mati dia. Dia tak mati lagi. Sebab apa? Doa Nabi. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Dia mati tuan-tuan Anas bin Malik. Lahirlah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas tuan-tuan, anak murid dia siapa? Imam Syafi'i. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, tuan-tuan jumpa makam Imam Syafi'i tu, di atas kubah dia ada bahtera. Saya tanya penjaga tu, kenapa ada bahtera? Pemerintah masa tu nak bagi tahu kata ilmu Imam Syafi'i ni seperti mana lautan yang sangat dahsyat. Punya dahsyatnya ilmu Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Itulah hebatnya Imam Syafi'i. Tu pun ada orang hina Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Imam Syafi'i anak murid dia siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, dia tergerak hati nak pergi ke Mesir. Diceritakan ni, nak pergi Mesir. Tiba-tiba sampai satu masjid. Macam ni lah, masjid Pondok Islahiyah. Sampai-sampai waktu malam dia nak tidur. Penjaga masjid tu halau. Mamnu dukul, tak boleh masuk. Ukhruj, dia tak keluar. Roh. Kita jaga tuan-tuan. Arab ni, kalau dia sebut
Dia sebut barra. Barra tu dia kata keluar, elok ah. Barra tu maksud dia keluar. Kalau dia kata itlaq barra, berambus. Kalau dia kata roh, maksud dia jasad hang pun aku tak mau, roh hang pun aku tak mau. Dia sampai macam tu. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, kalau dia kata barra, kita pernah pergi Mekah kan, usalli mayang tengah jalan. Orang perempuan lah, Arab. Barra, kita barra Bukan barra ni maksud dia beredar. Itu paling lembut. Kalau tak mau dia akan kata itlaq barra. Itlaq barra tu berambut. Tu kasar liu. Tak mau juga dia kata roh. Roh tu maksud dia apa? Jasad hang pun aku tak mau, roh hang pun aku tak mau. Sampai macam tu lah. Kalau dia kata roh tu kira cukup teruk lah. Sebab tu kita kadang-kadang pergi Mekah ni kena tahu juga bahasa Arab. Macam Pak Long saya, dia pergi dia belagak baru ngaji bahasa Arab 2 bulan. Pipi pegang. Ya akhi, kam. Oh, belagak. Arab tu kata khamsa riyal. Dia pun khamsa riyal. Wahid, isnani, talata, khams, 5 riyal. Dia nak minta kurang. Nak minta 4. Berapa nak buat macam mana tu? Usalli fardal isya 4. Dia apa? 4 riyal. Arab tu kata khus. Ambil. Khalas. Dia kata hebat aku boleh rupanya. Dia pergi kedai lain. Dia pegang cerita kan. Kam? Arab tu kata talata riyal. Talata. Arab dia tak sebut thalatha. Susah. Dia kalau sa, dia akan sebut ta. Talata. Kan talata. Kalau Arab fa dia susah sebut. Fa. Kalau polis, Arab tak sebut polis. Arab kalau fa dia akan sebut bulis. Bulis. Kalau apa nama fa jadi bulis. Dia nak sebut sa lambat. Kalau sa jadi ta. Kalau apa nama fa jadi ba, bulis. Sebab tu kalau Penang dia tak sebut Penang, dia sebut Binang. Kalau Pahang dia sebut Bahang. Kalau Perak hampa sebut sendiri lah. Lagi orang Perak marah. Dia bibi. Kam talata riyal. Talata. Usalli fardul maghribi thalatha. Oh, thalatha 3 ringgit ni. Dia nak minta kurang 2. Nak kata apa dah? Usalli fardul subhi raka'ataini riyal. Arab tu gelak. Arab tu kata apa? Orang tak cakap macam tu Arab cakap Melayu. Dia jam. Ada raka'ataini riyal. Jam tu. Arab kata orang cakap isna riyal atau riyal lain. Allah, tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tak tahu senang. Tuan-tuan kalau sesat buat macam mana? Pi jumpa Arab. Bulis! Saya ingat cerita tuan-tuan. Dia pi jumpa Arab tu, dia sesat. Bulis! Dia ingat bulis tu boleh cakap Melayu. Bulis! Ana. Nak sebut sesat pada dia tau. Ana sesatun. Dia pi hantam sesatun. Dia ingatkan sesatun sesat. Macam mana Arab tu kata, "Madza tatakallam?" Hang cakap apa? "Ma'raf, aku tak faham." Maratan ukhra, sekali lagi, ulang. Ana sesatun. Arab kata pening. Majnun dia kata hang gila. Dia lain kali dia teringat Quran. Ana fi dhalalim mubin. Aku sesat yang nyata. Arab tu kata, faham. Arab tu faham. Lepas tu dia nak balik tak tahu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Sesat lah tu. Tuan-tuan try pergi insyaAllah. Pergi jumpa ya sesat. Ihdinas siratal mustaqim. Ada cerita. Nampak hamba nak lena aku merapu. Lepas ni kamu boleh ceramah educated sikit ya. Sarawak Langut nak lena tuan-tuan. Ni tamu. Tadi saya tak mana kata? Tadi Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Tengok, hampa pergi merata ni. Kan anak murid dia apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal anak murid kepada Imam Syafi'i. Sampai dekat masjid tu, tiba-tiba dihalau. Barra, tak mau keluar juga. Roh! Tak bagi tidur dalam masjid. Sedangkan tu rumah Allah. Pelik tuan-tuan. Tak bagi tidur. Dia kata, hadza baitullah. Ini rumah Allah. La, mamnu. Roh. Roh ni cukup kasar. Aku tak mau tengok jasad hang, roh pun aku tak mau. Tu maksud dia. Kira kalau hang main roh jadi hantu pun aku tak mau. Roh. Tu. Sebab tu kalau tuan-tuan marah ke Arab, kan bertawak-tawak tak boleh. Roh!
Dia tumbuk tuan-tuan. Jaga tuan-tuan. Dia kita halau roh-roh pun tak mau tuan. Roh dia kata, dia keluar orang tu jumpa. Bila jumpa dia kata, "Ma fi muskilah. Ta'ali la baiti, mai rumah aku," dia kata. "Mai tidur rumah aku." Bila tidur tuan-tuan rumah orang ni, bangun pagi orang ni buat apa? Mesti sebut astaghfirullahalazim. Buka pintu astaghfirullah. Semua astaghfirullah. Dia ni penjaga buat roti. Ketika dia buat roti nak jamu Imam Ahmad bin Hanbal, dia dengar uli tu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, "Kenapa kamu buat setiap perkara sebut astaghfirullah?" Apa tukang roti ni kata? Sebenarnya dia kata, "Aku sebut astaghfirullah setiap kali aku doa, semua Tuhan makbul." Semua Tuhan makbul. Sebab tu ada jumpa saya, "Ustaz, saya tak mengandung Ustaz 11 tahun. Depan Kaabah. Ustaz doa saya kata tak nak doa. Depan Kaabah, hang sebut astaghfirullahalazim. Hang minta Allah ampun dosa. Mungkin ada silap nak hampa laki bini ni. Minta, saya kata, minta Allah ampun." Mereka menangis tuan-tuan. Minta ampun. Minta sungguh. Saya pi tahun berikutnya, mereka telefon. "Ustaz, kenal tak? Siapa dia ni?" "Alah, yang pi umrah dengan Ustaz tu." Kalau tu tak kenal lah. Tuan-tuan jagalah. Mai-mai jumpa, "Ustaz kenal tak saya?" "Lah Ustaz ceramah dekat masjid tu, pondok Ustaz Nan tu. Kenal tak?" Tak kenal lah tu. Saya kalau kenal saya sebut sorry. Talib ke? Kalau panjang tu kadang anak murid saya. Dia mengajar kan. Dia main-main, "Ustaz kenal saya nak murid Ustaz tu." Lagi tak kenal. Tak kenal, mana nak kenal. Tapi kita mengaku lah. Jadi dia ni, apa? Imam Ahmad bin Hanbal tadi, tahu ke mana pergi mana tadi, tak kenal pergi mana dah. Masuklah Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Dia ada doa, yang tadi tu. Alah, yang mengandung tadi, hampa ni. Dia pergi berkata, "Ingat tak mengandung tadi?" Saya kata, tiba-tiba setahun lepas tu, "Ustaz kenal saya tak?" "Kenal." "Alah, yang Ustaz tu kita minta doa tu." Rupa-rupa dia kata, "Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, hari ini isteri saya telah melahirkan seorang baby lelaki. Setahun dulu tu dia minta ampun dosa. Mungkin dia ada silap tuan-tuan. Allah kurnia selepas 11 tahun. Kerana apa? Keampunan Allah dosa kita. Minta. Jadi dia astagfirullah, minta. Satu saja saya doa, belum makbul. Ni pembuat roti ni. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, "Apa yang kamu doa belum makbul?" "Aku nak jumpa," dia kata, "seorang imam yang sangat masyhur. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal." Terkejut Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya tergerak hati nak mai Mesir, singgah dekat situ, tidur rumah tu kerana doa pembuat roti ni. Kerana apa? Kerana selalu menyebut astaghfirullahalazim. Tahu Imam Ahmad Hanbal kata, "Wahai saudara, sebenarnya doa saudara telah Allah makbul. Yang berdiri di hadapan saudara inilah Imam Ahmad bin Hanbal." Tu, sebab tu tuan-tuan jangan tinggal. Doa ini apa dia? Zikir ini astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, minta Allah ampun dosa kita. Makbul permintaan kita kerana dosa kita. Satu lagi. Apa lagi? Untuk banyakkan zikir, selawat jangan tinggal. Kan Allah sebut, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Selawat, "Man shalla 'alayya wahidatan." Siapa selawat dekat Nabi saya tu, sallallahu biha alaihi ashran, Allah selawat 10. Jangan tinggal tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau wa baraka wa sallam. Kalau wa barik wa sallim. Ataupun tuan-tuan selawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah tu apa dia? Yang sampai fil alamina innaka hamidul majid. Ataupun malai sangat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga. Ataupun malas sangat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh juga. Ataupun malas sangat, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga. Malas lagi, tak ada dah. Muhammad tak ada. Yang paling teruk, mat. Nama Nabi ni tuan-tuan, nama Muhammad. Kita orang kampung teruk. Kalau Muhammad, kita sebut apa? Orang kampung kita sebut mat. Saya ingatlah saya mengaji bahasa Arab dulu kan. Arab ni tadi cakap Melayu, cakap Arab lah. Dia main-main jumpa, kita selalu gelak. Kalau mat ni gelak macam-macam. Kampung saya tu, mat panjang. Panjang sikit, tinggi. Mat panjang, mat kacang bendi. Sebab dia suka makan kacang bendi, gelak mat kacang bendi.
Yang paling teruk tu, mat kacang soya. Mat kacang soya ada. Yang paling teruk lagi, mat kentut busuk. Mana ada kentut wangi, tuan-tuan? Buh kat dia. Semua gelak. Tiba-tiba Arab ni, kami ada seorang tu nama poknya sedap. Kami gelak dia. Mamat. Arab tu Mamat. Ismuke? Mamat. Arab tu Masya Allah. Rupanya Mamat. Maksud dia apa? Ma dalam bahasa Arab tidak. Mat maksud dia mati. Mamat tak mati-mati. Ni kita ni bayar kita, tuan-tuan. Nama Ahmad ikut nama Nabi. Panggil Mat. Nama Muhammad, Mat juga. Kita duk panggil Pak Mat. Duk doa dia. Pak Mat. Bila Pak Mat, Mat tu mati. Pak Mat bila nak mati, bila nak mati. Tu yang Pak Mat tu kecil mana, darah tinggi pun ada. Semua dah. Kawan tu nak hidup panjang tak boleh. Ada seorang tu nama Muhammad Laldin. Tuan-tuan tahu kami panggil apa? Panjang sangat. Muhammad Laldin. Mat Ladin. Mat Ladin. Arab tu tanya, ismuke nama apa? Mat Ladin. Ya Syekh. Arab tu Masya Allah. Mat Ladin maksud dia mat mati. La tak ada. Din agama. Mati tak ada agama. Teruk betul orang Melayu kita. Bagi nama elok-elok Adnan. Panggil Adnan. Kan? Nama Ishaq. Ishaq. Kita kalau Ishaq. Nama Syuaib. Bahagia. Kita panggil apa? Id. Nama Ismail. Panggil apa? Ma'e. Ma'e dalam bahasa Arab. Sengit. Ma'e tu yang kawan tu jalan sengit. Nama. Jalan awak tuan-tuan. Ni apa nama tadi? Tadi apa nama? Tak mana apa nama. Apa nama? Lupa dah. Cerita ni selawat. Selawat ni tuan-tuan, 1 dibalas 10. Man salla alayya ashran. Siapa selawat 10. Sallallahu bi alaiha mi'atan. Allah selawat 100. Man salla alayya mi'atan. Siapa selawat dekat Nabi 100. Sallallahu bi alaiha alfan. Allah selawat 1000. Man salla alayya alfan. Siapa selawat dekat Nabi 1000. Haramallah jasaduhu 'alan nar. Allah haram jasad daripada api neraka. Sebab tu tuan-tuan jangan tinggal la ilaha illallah. Ingat dia buatlah. Ni tuan-tuan ceramah ni kan teringat. Astaghfirullahalazim. Terus buat. Jangan tangguh. Jangan tangguh. Teringat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam Ustaz Zainul Asri kan. Dia teringat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai dia panggil Ustaz selawat. Dia jumpa saya pergi kat cerah. Ustaz kenal dah Ustaz selawat. Aduh, siapa dia tu? Ada yang di tu dekat tu Pedu tu dia tahu Kedah Ustaz selawat. Siapa dia? Ustaz selawat. Bila dia sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupanya itu terbiasa. Ingat dia sebut dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat banyak-banyak tuan-tuan. Allah haram jasad daripada api neraka. Sehari 1000 kali. Saya bukan muda, 53 tahun. Ada cucu dah tuan-tuan. Bagi saya, sejam lepas subuh, mesti kena clear. Mesti kena clear zikir-zikir ni. Ni kalau kita yang 50, duk buat relax lagi, nak mati lah tuan-tuan. 36 dalam kelas saya. Kelas masa kolam menengah. 6 orang mati lah. 6 orang. Yang pertama buah pinggang mati. Jantung 2 orang. Yang ni pula penyakit COVID. Yang 2 ni kencing manis. Yang 36 tu lagi teruk, kena kencing. Tu lagi teruk tuan-tuan. Penyakit yang 2 tahun dah kena kencing. Mati habis 6 orang. Dalam mati, ya Allah. Ni takut nak buka WhatsApp ni. Dalam grup sekolah. Saya kawan tu mati. Kawan ni sakit. Semua tu sakit macam-macam lah. Saya ni macam-macam penyakit. Tapi tak cek lah. Kalau cek tahu. Buat tak tahu. Tak payah cek. Kalau cek tahu sakit. Buat tak tahu. Buat tak sakit jantung. Tak ada. Tak cek. Kecil manis ada tak? Tak ada. Tak cek. Kalau cek tahu semua. Tuan-tuan buat preparation. Lepas subuh. Ni. Duduk tuan-tuan. 1 jam. Selesaikan zikir-zikir. La ilaha illallah 1000 kali. Kan? Astaghfirullah 1000 kali. Jangan tinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1000 kali. Quran bagi saya tuan-tuan ingat. Selain daripada apa? Salat khusyuk. Zikir kena banyak. Jangan tinggal ni. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran tu akan lagi jadi peguam bela kita esok. Tuan-tuan kalau boleh orang lelaki ni hafallah 3 surah dalam Al-Quran. Apa dia? Pertama surah Sajadah. Yang kedua surah Waqiah. Yang ketiga surah Mul. Bagi ingat.
Ni, kita nak mati tuan-tuan. Siapa umur 50 tahun, tak boleh baca Quran lagi, rugi dah. Dah boleh baca, jangan tinggal hafal 3 surah ni. Sajadah, Waqi'ah, Mul, Tabah. Bagi ingat tuan-tuan. Sebab apa? Wahiya mani'atun min azabil qab. Siapa baca dan hafal suratul Mul, Allah jauh daripada azab kubur. Dia peguam bela kita esok. Bila malaikat munkar tanya, Man Rabbuka? Siapa yang nak jawab? Ni, peguam bela jawab, Quran. Allahu Rabbi. Quran akan jawab. Quran tak pernah baca. Jangan tinggal. Saya 50 lebih dah. Mesti duduk. Kurang-kurangnya 3 helai. Sekurang-kurangnya. Kalau lebih, 3 juzuk. Mesti baca. Tak boleh tinggal. Bila duduk baca selalu, tak baca, tak boleh duduk tuan. Tak boleh duduk. Ya Allah, ni tak baca lagi. Tak boleh duduk. Itu kemanisan dah rasa. Sebab tu tuan-tuan yang tinggal ni, tambah adik-adik kita ni. Siapa sini yang hafal dah surah Sajadah? Dia anggut nampak. Haram lena, korang ajar tu. Dia anggut. Anggut daripada awal sampai habis, lena. Surah Sajadah ingat ni? Sajadah. Ingat, jom angkat tangan tengok. Siapa hafal surah Sajadah? Seorang. Tu dah. Surah Mul. Mul satu juga. Surah Waqi'ah. Siapa? Qul huwallah. Itu lagi teruk tuan. Cerita sebelum habis. Saya ni hafal surah Sajadah ni, surah-surah ni ketika saya dah berumur 36. Baru hafal tuan-tuan, juzuk-juzuk. Alhamdulillah lah, boleh lah. Taklah banyak, boleh lah. Bila dia pakai serban ni, jaga tuan-tuan yang pakai serban ni jaga. Tuan-tuan kena hafal surah-surah ni. Jangan pakai serban, lepas tu berlagak pergi masjid. Jaga je, kena macam saya. Pergi masjid dekat Ampang. Turun hari Jumaat. Masuk, mereka tengok pakai serban. Besar pula tu. Ustaz. Dalam hati, mampu aku ni. Nak jadi imam ni. Nak tolak, malu kan? Sila. Rupanya hari Jumaat hari tu. Ingat tak pagi Jumaat, buat apa? Surah Sajadah. Dalam hati, Alhamdulillah aku hafal. Kalau tak hafal, pakai serban besar, cerai lah. Jam, mereka tolak, kita confident lah, belagak. Surah Sajadah. Rupanya masjid tu tak pernah baca surah Sajadah. Mereka kalau baca, mereka kalut nak pergi kerja, jadi lambat lah. Tak pernah baca. Saya belagak nak baca. Kita pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Terus surah Sajadah. Alif Lam Mim. Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Sampai. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita pun Allahu Akbar. Terus sujud. Mereka tak pernah buat. Semua tak sujud. Yang belakang saya tu pakai serban semua. Semua pakai tengok. Rupanya mereka ingat saya lupa rokok. Saya duduk sujud seorang-seorang ni. Apalah mangkuk ayun ni. Dalam hati kan. Mereka ni tak tahu kau sujud sejadah. Siapa tak sujud? Mereka ingat. Ada seorang tu lagi teruk. Subhanallah. Dia kata. Dia ingat saya lupa rokok. Saya dalam hati, hampa ni tak pernah buat ke? Sujud sejadah, Saya pun buat bagi lambat. Tiba-tiba ada seorang perasan. Sejadah, dia kata. Bila dia sebut sejadah, baru pakai rokok. Pakai sujud. Bila pakai sujud dalam hati, baru tahu. Sujud sejadah pun tak tahu. Nasib tak sebut haram jadah kan? Haram jadah bukan maki. Kalau tuan-tuan pergi Mekah tahulah. Tuan Guru tahu kan? Kalau pergi Mekah, siapa yang duduk Mekah tahu. Kalau Mekah, dia tak sebut Mekah. Dia sebut haram. Kalau Madinah, dia tak sebut Madinah. Dia sebut haram. Mekah, Madinah, dia sebut haramain. Haramain. Sebab tu kalau tuan-tuan musim haji, tuan-tuan nak balik ke Jeddah, Arab akan panggil, ya akhi, ta'al. Haram Jeddah. Kita haram Jeddah. Rupanya haram Jeddah. Haram Jeddah. Nampak nak lena merapu. Tadi. Jadi semua pakai sujud. Saya pun bangun berlagak. Baru tahu. Sampai tak tahu sujud jadah. Kita pun sambung lah. Tantanjafan junubuhum. Lupa. Tak ingat langsung. Apa dia Tantanjafan junubuhum.
Tak keluar. Tak nampak. Anil tu tak nampak. Kita bagi lambat sikit lah. Tatajaffa junubuhum. Buat macam tu. Buat macam tu minta tolong. Tuan-tuan kalau tak ingat buat macam tu, jangan buat. Jangan buat macam tu. Sekali sudah. Tatajaffa junubuhum. Maksud dah tolong lah. Weh, aku tak ingat ni. Siapa pun tak tolong. Kita ulang bagi lambat. Tatajaffa junubuhum. Kalaulah yang belakang tu sebut anil, dia boleh sambung dah. Tak ingat pasal belagak. Pasal belagak. Tak ingat juga, kita pun tak ingat juga. Siapa pun tak tolong. Tiba-tiba yang belakang tu pakai serban tolong. Tapi tolong tak berguna. Tolong apa? Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mesti dia kata, hang tak ingat qul huwallah lah weh. Saya pun tak ingat juga. Lah kali dengan saya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jam tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh orang lelaki, jangan tinggal dia. Bagi ingat sebelum mati. Sajadah, waqi'ah, tabah. InsyaAllah tuan-tuan, Allah peliharakan kita ikut bagaimana Nabi yang ajar kat kita. Itulah Nabi utuh kat kita. Banyak kalau nak cerita tuan-tuan. Cukuplah, jam lebih dah pun, tak larat dah. Jadi insyaAllah, kita jumpa lagi sebagai ada manfaat. Saya lupa nak lancarkan kutipan derma. Tak apalah, kita lancarkan. Kan habis dah. Untuk kita nak bubuh tiang ni, Allah, tiang pun tak bubuh lagi tuan-tuan ni. Nak tutup dengan apa? Kayu ni, Allah tuan-tuan tengok. Dulu saya main rangka saja, apa pun tak ada, bumbung pun tak ada. Tapi Alhamdulillah dah ada bumbung dah. Ustaz Tuan Guru Hajinan, dia susah lah dia nak kutip sebab dia tak famous. Dia tak famous. Tapi kalau dia famous, saya kutip madrasah saya 4 bulan ni tuan-tuan. Kita famous kan, 4 bulan dah, 1.2 juta. 4 bulan dah. Pergi ceramah, pom, pakak mai bagi 1.2 juta. 4 bulan. Ini dah 6 tahun dah. Haram bumbung lah. Kutip. Aku geram tu. Tuan-tuan tak bagi. Bagi 2 kupang jam tuan-tuan. Bagi lebih sikit Ustaz. Mana ni? Anak saya bawa tak? Tak apa. Ustaz saya bawa. Ada kat ni. Kutip banyak sikit tuan-tuan. Banyak sikit. Allah. Bukan senang tuan-tuan nak buat ni. Kalau Ustaz Nan terkenal, saya. Tapi dah tak terkenal Ustaz Imam Azhar saja kan. Ustaz Azhar pun tak mau agresif sikit. Agresif sikit boleh. Boleh Allah. Saya kutip 4 bulan lah. 1.2 juta. Pergi tengok surau saya. Lebih besar daripada surau ni. 2 tingkat. 2 tingkat. Tuan-tuan, Alhamdulillah. Ustaz yang kutip. Jadi kita bantu macam tu lah. Mama tolong. Bubuh RM1. Cak ayam tu tuan-tuan. Banyak sikit. Anak-anak saya. Azam ambil kereta, dalam kereta tu ada untuk pondok ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, boleh. Banyak sikit. Warna merah ke. Malam ni kalau nak ikut ni 500 orang ada ni. Tapi kalau bos RM1, RM500. Tapi kalau malam ni dapat 500 cak ayam tu ya. Mesti bos orang sekupang apa. Banyak sikit. Bukan untuk saya. Untuk gunan kita nak buat kali ni mai. Tiang mu ada dah. Tiang dah ada tu, bubuh ni. Bagi elok sikit. Ni semua ni, kayu dah buah tu. Kayu dah buah dah, cuma nak tutup bagi elok lah. Ini duk berceragah ini. Tak tahulah Tok Guru Jenan, jenuh kuliah. Tok Guru lah tak derakah. Alhamdulillah, bersyukur kita. Lambat dah dapat. Ni kaku mai, wah, duit! Bagi. Tok Guru lembut. Tuan-tuan nak bagilah. Tak bagi pun tak apa. Tu tak bagi. Kena derakah. Bagi tuan-tuan. Bagi banyak sikit. Bagi penuh tu. Kita boleh kutip, boleh dapat dalam 5-6 ribu. Boleh sebenarnya tuan-tuan. Untuk pondok ni tak rugi. Pondok ni tuan-tuan masjid ni tak akan runtuh sehingga kiamat. Inilah pahala kita. Tuan-tuan, yang kita duk ada tu ingat. Rumah kita yang besar, rumah terakhir kita liang lahat ya. Kereta kita yang mewah, kereta terakhir kita van jenazah aja. Duit kita yang banyak tuan-tuan, sedekah yang kita bagi kita bekal. Baju kita yang hebat ni, baju terakhir kita kain putih aja, kain kapan. Apa yang kita nak bangga? Pangkat kita doktor lah apa-apa semua ni, datuk-datuk apa semua. Pangkat terakhir kita
Allah yarham, Allah yarhamah ya. Tuan-tuan, inilah bekal ni. Tuan-tuan buat tiang tu. Ni saya nak tanya yang ada dalam masjid ni kan. Ada tak tuan-tuan punya? Lampu tu aku punya, jamin syurga. Kalau tuan-tuan boleh sebut lah. Kipas tu dua tu, aku yang boh dalam hati lah. Jamin syurga. Mama ni salah satu, mama ni aku yang wakaf. Jamin syurga. Tapi kalau dalam ni saya tunjuk, tak tahu yang aku punya. Tak ada syurga tuan-tuan. Han gelap apa? Tampaknya. Dan insyaAllah. Itulah cara Ustaz lah ceramah. Alhamdulillah. Tuan-tuan pergilah pondok saya. Saya pun ada pondok. Saya buat masjid 1.2 juta. 4 bulan dia kutip. Alhamdulillah. Tok Guru dia, cara dia macam tu kuliah. Saya Alhamdulillah ada dewan sebesar ini. Dewan badminton saya 4 gelanggang. Saya Tok Guru dia tak minat tu. Saya minat main badminton. Jadi saya buat gelanggang badminton. Alhamdulillah. Gelanggang badminton tu sekarang ni, pendapatan sebulan saja untuk gelanggang badminton. Orang sewa mesyuarat kenuri apa semua. Alhamdulillah. Sebulan 10,000, 12,000. Dewan saja. Saya ada futsal, gelanggang futsal 2 gelanggang. Futsal 1 gelanggang 6,000 sebulan pendapatan. 2 gelanggang 12,000. Pendapatan saya ada kedai dobi. Kedai dobi bukan cak ayam. Elok punya. Ada, tuan-tuan pergi tengoklah, kedai dobi tu 300,000. Pendapatan dobi saja sebulan 8,000, 9,000. Alhamdulillah, saya tak bergantung sangat pada derma orang. Jadi pendapatan daripada dobi, ada kedai, pergi lah tengok. Ada kedai makan, kafe dan sebagainya. Hampir pendapatan setiap bulan sebelum PKP lah. 56,000 gaji guru. Bukan murah, 2,000 lebih gaji guru saya. Gaji guru 2,000 lebih. Dengan potongan KWSP, sok-sok, apa saya semua. Ada bonus lagi. Hari Raya bonus. Sebab apa? Kita ada pendapatan sendiri. Tok Guru tak ada. Dia ada. Ini yang dia mampu. Alhamdulillah lah. Jadi harap-haraplah tuan-tuan, support lah, bantulah Tok Guru. Kan, Tok Guru tak boleh nak pergi trauma, dekah-dekah macam saya. Dia faslun. Ini kita pada menyatakan babus salah. Lepas tu pun tuan-tuan pun, bos RM1 lah solah slow. Kena dekah macam ni lah. Alhamdulillah lah. RM10, RM20, insyaAllah. Semoga pondok ni akan terus terbangun walaupun Tok Guru tak ada, akan diwarisi oleh anak-anak muridnya dan akan berterusan sehinggalah hari kiamat. Setakat itu ceramah saya, semoga ada manfaat. Kalau ada silap dan salah, saya mohon maaf lah. Itulah style Ustaz Abdullah Khairi, dia cerkah, dia buat lawak, dia ceramah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Saya mohon maaf. Sekian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.